Perladangan Yang Bursa Tuan Haji Ahmad Munir bin Ishaq, Pegawai Daerah Mu'alim. Yang Berhormat Puan Salina binti Samsudin, Ahli Dewan Undangan Negeri Perak, Kawasan Behrang. Yang Bursa Tuan Haji Zainal Abidin bin Haji Alias, Pengarah Hal Ehwal Peserta Fekra Berhad, para penerima geran, warga Fekra, serta tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat, dengan kasih sayangnya juga diaturkan pertemuan kita pada petang ini untuk kita meraihkan majlis penyerahan geran peserta program penyusunan semula kampung serta perasmian Dewan Besar PPSK Fekra Berhad kawasan Serigala. Jarang saya mari dua kali tempat yang sama untuk buat kerja yang sama. Tahun lepas datang dah, jadi dah bagi sebahagian, dan kita janji sebahagian lagi kita akan bagi setelah segala urusannya selesai. Dia dengan kehendak Allah lah. Pada hari ini kita datang lagi. Saya turun kereta tadi tengok, aku pernah mari tahun lepas ni. Dia kata betul lah, majlis yang sama, tapi pada kali ini kita menyampaikan kepada sebahagian daripadanya. Kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada Fekra Berhad selaku penganjur, kepada pejabat tanah dan daerah Mu'alim, dan kepada semua agensi yang berkaitan, serta seluruh jawatan kuasa pelaksana yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada hari ini. Sebelum mengucap tadi, Yang Berhormat Datuk Zul bagi kepada saya kertas tu. Saya baca senarai peserta yang terima. Saya lihat buku sat sebelah tu ada menu makan. Sebab saya ingat tahun lepas kita datang, kita singgah kat homestay tu, sempat mandi solat di situ, and ada orang jamu durian dalam homestay tu. Hari ni tak pasti tengok ada durian juga. Ada durian ya. Ha? Ada tulis tu. Jarang pihak penganjur beritahu apa nak makan petani. Dia buat ziarah. Roti jala ada. Pada petang ini merupakan hari yang sangat bermakna kepada semua penduduk Serigala. Bukan Serigala, Serigala. Kerana kita bukan sahaja menyerahkan baki geran, hak milik kepada para peserta, malah ditambah lagi programnya, iaitu merasmikan sebuah dewan yang bakal menjadi tempat masyarakat berhimpun, bermuafakat dan membina masa depan bersama. Jadi ada program 2 dalam 1. Kalau masuk makan tadi, program 3 dalam 1. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pantun. Pantun ni saya jual semasa saya Exco Pertanian, iaitu saya anjurkan program yang kita panggil tanam apa yang kita nak makan, makanlah apa yang kita tanam. Selebihnya kita jual ataupun kita sedekah. Punyalah panjang saya berceramah tu, kerana saya kata masalah orang Malaysia sekarang, termasuk orang Perak ni, dia tidak lagi mahu bertanam. Lebih mudah beli beras daripada tanam padi. Saya pernah tanam padi, memanglah ada lintah, ada pacat, susah. Di bendang saya ada menternak ikan kaloi dalam telaga.
ada ikan sepak rongging, ada ikan keli, ada ikan haruan, dan ada pelbagai bentuk sayuran. Pucuk paku tak payah tanam lah. Ada orang tanam pucuk paku kah? Orang tak tanam pucuk paku sebab dia tumbuhan asal. Jadi kita tanam kangkung, kita tanam sawi, kita tanam serai, tanam kucai. Sebab orang dulu-dulu dia tanam apa yang dia nak makan, dan dia makanlah apa yang dia tanam. Baiknya orang dulu-dulu tu dia berkongsi, dia barter trade. Orang yang tanam kucai dia tukar dengan orang yang bertanam serai. Jadi harmonilah masyarakat itu. Maka saya komplain, saya kata orang sekarang tidak lagi bertanam kerana dia menggunakan pantun 2 kerat sehari selebar benang, beli lagi senang. Tuan, pantun itulah yang menyebabkan tak ada lagi sekarang orang bercucuk tanam. Maka dia komplain, nasi ayam dah naik harga. Bukan nasi tu naik harga, tu sah tu. Sebab cili masak tu kita kena import daripada luar. Jadi saya pun berceramah sejam lebih, berceramah nak ajak orang bertanam apa yang kita nak makan. Saya berceramah tu depan Persatuan Bekas Prajurit. Ada seorang kat tangan, Datuk Seri, boleh tak saya nak jawab pantun? Boleh, dia kata. Dia pun jawab pantun saya, beli panah dari Vietnam, tak ada tanah, macam mana nak tanam? Dia tak mau tanam dah tu. Dia bagi alasan, sekarang ni orang nak tanam sayur tidak lagi memerlukan tanah berekar-ekar. Orang tanam sayur dalam pasu, orang tanam sayur menggunakan sistem hidroponik dan pelbagai lagi. Saya nak kaitkan itu, tuan-tuan dan perempuan. Hari ini tuan-tuan dapat tanah, dapat dah, nak tanam dah, cuma dapat hak milik. Ini adalah disebutkan oleh pengarang fakir tadi, ini adalah merupakan satu nikmat, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di samping tuan-tuan yang datang hari ini ada 42 peserta, di samping yang telah dapat 47, di luar sana mengaum orang sedang menunggu nikmat yang sama. Ada yang belum dapat tanah, ada dah ada tanah, dah usaha belum dapat hak milik. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini dengan kehendak Allah juga, dengan kasih sayang Allah juga, maka akan mendapat hak milik. Ada orang tanya, apa beza tu? Tak dapat hak milik pun tanam juga sawit. Dapat hak milik, apa beza dapat hak milik dengan tak dapat hak milik? Besar beza dia. Besar beza dia, tuan-tuan dan perempuan. Ada orang masuk dalam WhatsApp group, dalam Facebook, gambar batu sempadan. Itu batu inilah dia kata menjadi punca kepada segala-galanya. Orang jawab macam-macam. Batu sempadan, bukan batu nisan. Batu sempadan, dia nak gambarkan bagaimana tanah itu sangatlah berharga, sama ada besar ataupun kecil. Kerana itu saya nak menganjurkan tuan-tuan, sama ada lambat dapat atau cepat dapat, sama ada tanah besar atau tanah kecil, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Quran Allah berpesan, barang siapa yang bersyukur di atas nikmatku, janjinya aku akan lipat gandakan nikmat itu. Walain kafartum, barang siapa kufur nikmat, pesan dia, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Saya nak kait ni bukan apa, saya jadi wakil rakyat ni lama juga. Tak lama mana, 6 penggal lah, 1999, umur 38. Sekarang tak ada, tua sangat, baru 65. Isteri pun taklah ramai, baru seorang. Anak pun tak ramai, baru 6. Menantu 7.
cucu 25. Tuan-tuan, saya duduk di pejabat, kadang-kadang ada orang mari menceritakan tentang bagaimana harta pusaka dia terlepas kerana dia tak tahu, ataupun dia terlupa, ataupun dia teralpa. Dia tak bayar cukai. Tuan DO 2 tahun tak bayar berturut-turut, maka DO akan keluarkan borang notis mengingatkan kita sila bayar. Jadi orang yang dapat hak milik ni kena bayar. Tuan-tuan tak bayar kalau 2 tahun berturut-turut, maka DO akan keluarkan notis untuk ingatkan kita kena bayar. Ada orang mari ke pejabat saya merayu, menangis, menceritakan bagaimana dia telah diinaya, dia telah ditipu oleh broker tanah. Entah macam mana broker boleh perdaya dia dengan janji-janji manis, bayaran pun tak dapat, tanah terlepas. Saya masih ingat lagi ada satu kes yang sangat terkesan dalam diri saya. Saya rasa ni di kalangan broker Fekra lah. Orang-orang Fekra ingat Fekra Nasaruddin. Masa itu saya Esko Pertanian yang jaga Fekra. Menteri Besarnya Datuk Si Dr. Zamri. Itu kawasan dia lah. Mengaum orang nakkan grant. Kita kata dapat grant ni jangan jual. Okey, ketua peserta kata kami berjanji tak akan jual. Kata dia nak juga sebelum puasa. Saya ingat lagi, nak sebelum puasa. Dr. Zamri suruh uruskan, kita pun bagilah hak milik itu sebelum puasa. Dalam bulan puasa, satu hari saya terbiasa, saya pergi berbuka puasa dalam kawasan saya di Lawin. Saya tengok daripada jauh, aku pun nak tengok orang ni di mana. Dia mari buka puasa sama-sama dengan saya. Tengok, lepas solat maghrib dia pun himpit saya. Dia kata, Datuk, kami ada hajat besar. Dari mana? Kami daripada Fekra Nasaruddin. Oh, apa boleh tak Datuk tolong sign sini? Sign apa ni? Sign membenarkan jual tanah. Oh, yang boleh sign tu Menteri Besar waktu tu, Dr. Zamri. Dia pun mengelak tu. Dia tak mau sign. Apa dia buat Sarani kata, berlari yang marah, suruh Sarani sign. Saya tak boleh sign, aku Esko. Yang boleh sign ni Menteri Besar waktu itu. Saya tak mau sign. Dia kata kalau Datuk tak sign tak ada duit raya. Saya tahu ni duit raya apa pula. Rupanya dah ada pembeli dalam kereta tu pakai Mercedes. Dia tunggu masa kalau saya sign. Dia kata kalau saya sign kami dapat duit raya. Tu orang nak beli dalam tu dah. Tuan-tuan dan puan, nak dijadikan cerita lah. Entah apa cara mereka buat perjanjian di luar kebenaran. Maka si pembeli ini berjanji dia nak beli tanah ladang itu dengan harga 300,000 ringgit, tetapi bayar dulu 50,000. Bakinya akan dibayar lagi 250,000 setelah semuanya selesai. Dipanggil ambis consent. Ideo MB akan tanda tangan untuk membenarkan penjualan dan tukar hak milik. Rupanya dia tak pergi, MB tak mau sign, Esko tak mau sign, dia bergoreng kot mana. Akhirnya dia terlepas, ada tanda tangan peguam dengan peguam. Maka dia dapat duit cash 50,000 dengan janji 250,000 akan dibayar setelah MB's consent, setelah mendapat kebenaran terbesar. Dapat 50,000 kalau. Dalam satu peristiwa lain, sewaktu saya diarahkan untuk menyampaikan duit BRIM
zaman Datuk Seri Najib, bukan dia bagi brief. Mula-mula dia bagi brief RM500 kepada semua rakyat. Saya masa tu Exco Pembangunan Kemiskinan, so jaga duit brief ni. Maka saya nak pergi ke Greek, nak pergi ke perkampungan orang asli, RPS Kemah, kena naik bot, nak bagi duit 500 orang ni. Dalam bot tu penuh dengan duit cash. Kiri kanan saya dengan bot bombanya, dengan bot polisnya mengiringi nak bawa duit cash. Dia ramai orang asli, dia pun kena bawa 500 orang nak bagi. Dalam bot tu Tok Batin orang asli tu menyakat saya. Dia kata, Datuk, berapa duit Datuk nak bagi kepada orang di dalam sana? Saya kata samalah. Datuk Seri Najib bagi RM500 satu keluarga. Orang Greek 500, orang Lenggong 500, orang Kuala Lumpur pun 500, orang RPS Kemah pun 500. Tapi Tok Batin tu dia tak puas lagi, saja dia menyakitkan saya. Alah Datuk, kata dia, alang-alang Datuk datang dari jauh, buk polis lah ada, buk bomba pun ada ni, berilah lebih sikit Datuk, kata dia. Saya pun tanya dia, lebih tu berapa yang cukup Tok Batin? Ish, berapa pun tak cukup. Dia dalam ceramah saya masa nak menyampaikan duit itu, saya ambil tajuk berapa tak cukup tu. Duit ini berantu, saya kata. Kemah orang asli pisahkan, satu kemah laki-laki, satu kemah perempuan. Jajak dengan babuk-babuk ni. Duit ini berantu, saya kata. Sambut dia orang perempuan, dia orang asli perempuan ni. Bukan duit yang berantu Datuk, orang yang pegang duit tu yang berantu. Dia boleh. Dia komplain kepada suami dia. Sebab saya kata, tuan-tuan dan puan, duit ini berantu, saya cakap pada orang asli itulah. Tok Batin ini ataupun jajak-jajak ini, kalau dia ada wang RM10 dalam poket, dia akan minum kopi di rumah. Dia tak pergi ke Great, sebab nak pergi Great kan naik bot. Bot tu RM30 tambang dia. Tapi kalau dia ada RM50, dia akan minum kopi di Great. Sebab tambang pergi balik RM30, ada RM20 lagi boleh minum kopi di Great. Isteri dia sambut, betul, kata dia. Dia lama dah terbongkar dengan suami tu, tak boleh sebut. Bila saya sebut, dia membetulkan saja. Kalau dia ada wang RM100 dalam poket dia, saya kata, dia minum kopi dia Great, dia akan makan tengah hari di Ipoh. Betul, kata isteri dia. Dan saya kata, kalau dia ada RM500 dalam poket, dia minum kopi di Great, dia makan tengah hari di Ipoh. Dia sambut. Dia tidur di Pulau Pinang. Itulah duit itu berantu. Duit itu berantu. Kata isteri dia, bukan duit itu yang berantu, orang yang pegang duit itu yang berantu. So, kawan nak tadi jual tanah RM50,000 dalam tangan tadi, naik hantu. Rupa-rupanya bila ada duit, ada orang kawan kepada tuan yang beli tanah tu, mari buat. Dia kata RM50,000 ni takkan mau naik motosikal. RM50,000 kereta lah, kan? Naik motosikal ni takkan RM50,000. Belilah kereta. Dia pun jual minyak lagi. Orang kaya-kaya mau dapat RM300,000 takkan beli Proton. Belilah Mercedes. Mercedes. Dia pun beli Mercedes second hand. Dia pujuk lagi. Rupa-rupanya cerita tadi, bila ada duit di tangan, ada kereta Mercedes, bukan boleh main kot lumut Ipoh. Highway lumut Ipoh tu banyak punya traffic light. Slow. Naik kereta Mercedes kena buat laju-laju, kena main highway. Ipoh Kuala Lumpur, Ipoh Pulau Pinang. Rupa-rupanya maklum, ada duit ni, naik kereta Mercedes, tak seronok naik sorang-sorang. Dia kena naik berdua-duaan. Berdua-duaan. Kan?
Lepas tu dia mai habis duit 50,000 tu. Kereta Mercedes pun tak bayar habis sebab second hand. Menteri besar tak mau sign. Maka tanah itu telah pun berpindah milik tak rasmi. Dia tak boleh ambil sawit dia sebab dalam perjanjian itu sawit itu kepunyaan si pembeli selagi mana dia tak bayar habis. Marilah ke pejabat saya, dia dalam keadaan huru-hara sedikit, perasaan dia bermacam-macam. Jadi saya nak sebutkan ini, tuan-tuan dan puan, not only here, bukan saja tuan-tuan dan puan, sesiapa pun yang telah, saya tahu Datuk Zuni Exco Kerajaan Negeri, dalam paper Exco ni akan ada dipanggil habis konsep. Senarai yang dipertimbangkan oleh pejabat tanah, dipertimbangkan oleh PTG untuk diputuskan oleh Exco, iaitu kebenaran pindah milik. Ada bermacam-macam. Ada orang bagi alasan kerana nak hantar anak dia mengaji di Mesir. Ada orang bagi sebab nak mengubat suami. Ada orang bagi pelbagai alasan untuk asalkan kita lepaskan dia nak lepas, nak jual tanah itu. Ada yang kita lepas asas sebab-sebab yang munasabah. Lepas tu dia mari balik. Datuk, ada tak tanah lain saya nak? Aku dah bagi kerana itu, dah dijual. Dia mari balik tanya, ada lagi tak tanah lain saya nak? Tak bagi dah lah. Sebab orang lain pun nak, orang lain pun tunggu, nak geran juga, nak tanah juga. Nak cerita ke tuan-tuan dan puan, pertama, kalau kita bersyukur di atas nikmat Allah ini, janganlah kita simply jual. Kerana duit ini bila-bila masa pun boleh habis. Kawan yang jual tanah di Lekir tu, dia bagi alasan kat saya, Datuk, kalau saya dapat 300,000, saya nak bubuh dalam tabung haji. Ni cakap dia. Masa tu tabung haji punya dividen tahunan 5%. Dia bilang dengan 300,000 itu, kalaulah dia masuk dalam tabung haji, maka 3 kali 15 dia ada 45,000 setahun. 45,000 setahun, dia bilang kalau bagi dengan 12 bulan, dia dapat lebih kurang 3,500 ringgit ataupun ke 400 ringgit sebulan. Dia bandingkan dengan kalau dia buat sendiri sawit itu, dia dapat lebih kurang 1,000 ringgit sebulan. Maka idea dia jual simpan dalam tabung haji. Kata dia simpan dalam tabung haji. Saya cakap tadi, belum dapat duit, dah dapat duit kalau yang naik motor nak beli kereta, yang beli kereta nak beli kereta besar, beli kereta besar nak jalan jauh, nak jalan dua, tidak berseorangan, berdua-dua. Naik kereta besar takkan makan minum cendol mamak tu jalan, tak maulah, makan ke hotel lah kan. Makanan hotel kan mahal. Ini perangai kita, termasuk saya pun. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sebagai tanda bersyukur di atas anugerah Allah ini, tanah ini kita bangunkan, kita majukan. Saya tahu, saya tanya tadi, tanah ini ada tapak rumah, ada ladang, ada tanam sawit, ada tanam getah. Tapi kalau ada ruang tanah keliling rumah ataupun ada ladang, tanah untuk tanam tanaman kontan yang saya sebut tadi, tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebihnya jual. Saya kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang saya rasa malu bila saya masuk kampung baru Cina. Kampung baru Cina ni kampung baru Cina lah. Kampung baru Cina dia ada rumah lama, tapi di depan rumah dia, kadang-kadang di luar sedikit pada pagar itu ada batas. Apa ada atas batas tu?
ada sayur, ada petola, ada kacang tanah, ada macam-macam. Dia makan apa yang dia tanam. Di Lenggong ada beberapa kampung baru Cina. Salah satu dia kampung baru Cina Selak Pagar, atau Air Kala, atau Padang Gerus. Saya pergi tengok kampung Cina, saya pergi tengok, oi, dia orang ni tanam atas tu, dia tanam kacang tanah, dia tanam kacang panjang, dia tanam petola, dia jual. Satu hari saya bergurau dengan dia, saya tengok dia jual kacang tanah. Tiap saya pergi melawat Pekansari di Lenggong tu, hari Sabtu tengok dia jual kacang tanah. Dulu dia jual 3 kilo RM10 kacang tanah tu. Baru ni saya tengok dia jual 1 kilo tu RM10. Dulu 3 kilo, 3 kali kat tu RM10. Sekarang tiap-tiap tu RM10. Jadi kalau nak beli 3 ikat RM30. Saya tanya nyonya, apa pasal ini sudah mahal? Dia jawab dengan mudah, minyak naik harga mah. Saya tengok dia mari naik basikal dia jual kacang tu. Tapi dia pun penaik harga kacang tanah tu sebab minyak naik harga apa oi. Sedangkan dia mari naik basikal, dia kira minyak tu minyak rantai. Minyak rantai dia kira. Saya nak cerita bagaimana dia survive. Dia hidup dengan menanam, kita panggil kitchen farm. Apa mula? Taman dapur. Kunyit. Kadang saya sajalah melawak kadang-kadang. Pergi tengok orang beli Pekansari kan. Tengok maklum tu bawa raga. Sebelum dia bawa raga, dia mari jumpa saya dulu kat pejabat. Datuk lama tak nampak Datuk, rindu kat Datuk. Aku tahu dah. Tahu dah rindu apa tu. Apa yang ni? Tak lah, dia kata maklum di Pekansari, uloklah sikit, dia kata. Saya bagilah, tak ada banyak, bagi RM50, abang nak pipi lah. Saya pergi Pekansari jumpa dia. Dia bawa raga. Dalam raga tu tengok kucai duk lambai-lambai. Tengok daun kesum. Daun kesum. Maklum beli daun kesum maklum. Oh lah, dia kata nak buat laksa. Cucu duk asrama sekolah, balik minggu ni maklum buat laksa lah, cucu nak makan. Iyalah, saya kata takkan daun kesum pembeli. Tak ada ke daun kesum di rumah? Dia kata daun kesum di rumah tu dalam limbah. Limbah tahu ke limbah? Ayak cap. Dalam limbah lah. Dalam limbah. Dia tak tahu daun kesum dia beli tu mari limbah mana. Daun kesum dia beli tu dah mari limbah Air Kala Selak Pagar Padang Gerus lah. Sebab yang jual tu orang Selak Pagar dan Padang Gerus. Ni yang pegang tadi, yang pegang sehari selembar benang, beli lagi senang. Serai. Saya ni esko kerajaan negeri satu ketika dulu tanam serai. Nak mereka tanam serai. Serai paha ayam. Dulu saya pernah tanam serai. Tuan-tuan membuat. Arwah pak mentua saya baru meninggal. Dulu saya balik ke rumah di Pokok Asam. Keluar kereta bau kucai. Rupanya tengok keliling rumah dia bertanam kucai. Dalam tin susu fern leaf, tin besar tu. Saya tanya dia, dulu dia kontraktor, dia tak lakat. Ayah nak apa dia? Aku tak ada kerja, dia kata. Aku tengok tin susu rumah orang depan tu, nak kembang. Aku ambil tin susu dia buang tu, aku bubuh tanah, aku tanam kucai. Banyak dalam rumah tu. Ni jual ke mana? Jual ke orang tu balik. Orang tu rupanya jual cuk kucai di Pekan Tepeng. Jadi dia dapat tin orang tu, dia bubuh tanah, dia tanam kucai, dia jual ke orang tu balik. Hidup dia hanya dengan bertanam kucai. Survive. Sebab orang yang berbudi kepada tanah ni tak kira tanah besar atau tanah kecil. Janganlah ada orang-orang sini mengatakan beli panah dari Vietnam, tak ada tanah, macam mana nak tanam? Ruby tanam.
Jangan kita hidup bergantung kepada orang lain. Malaysia ni bahaya sekarang ni, bahaya orang Malaysia sekarang ialah kerana tidak mengimarahkan tanah. Kita pergi Singapura, saya pergi Singapura, Singapura bukan ada tanah macam kita ni. Tak ada. Dia semua rumah flat, batu rumah kawasan-kawasan dia. Tak ada. Tapi saya tengok macam mana flat dia ada ketua kampung, ketua flat dia lah, menguruskan macam mana orang dalam flat itu boleh bertanam apa yang dia nak makan. Katalah rumah itu ada 100 rumah dalam flat itu. Rumah 101, depan pintu rumah tu ada 3 pasu. 1 pasu tomato, 1 petola, 1 kacang panjang. Rumah sebelah tu 102, dia tanam benda lain, 3. Akhirnya dia bertukar keperluan. Dia tak payahlah tunggu sayur daripada Cameron Highland ni. Oi, kita kalau nak makan cili masak, nak makan cabai muda, nak makan cabai burung, kena tunggu lori bawa. Lori itu pakai diesel. Bila harga diesel naik baru ni, semua lori pun naik harga cabai. Itu saya sebut tadi, nasi ayam pun naik harga sebab cabai itu naik harga. Kerana apa? Kerana kita hidup tanam, kita hidup tak bercuk tanam, kita hidup bergantung kepada yang orang lain tanam. Susah kita. Ingat COVID? Ingat COVID dulu? COVID dulu telah mengajar kita sebenarnya. Tanam apa yang kita nak makan. Orang yang ada tanah, tak kira tanah besar ke tanah kecil, sekurang-kurangnya ada pokok cabai burung, sekurang-kurangnya ada pokok cili masak, sekurang-kurangnya ada pokok sawi, ada bayam. Datuk Zul dengan saya itu bawa lawatan ke Institut Pertanian Bogor, di Bogor, nak tengok macam mana orang Indonesia ni ramai, macam mana dia menguruskan keperluan sayur orang Indonesia. Rupanya tiap-tiap kampung ni dia panggil CEO satu kampung, satu CEO. Tuan kampung tu menguruskan kampung ini. Di hujung sana zon A dia tanam apa? Dia tanam sawi. Kampung yang sama hujung zon B tanam bayam. Yang ketiga tanam petola. Dia uruskan itu, ketua kampung ni. Ketua kampung menguruskan orang kampung itu tanam mengikut keperluan dan musim supaya tak berlaku lambakan. Ni durian kita ni sekarang harga murah. Semalam ada seorang tukik durian mari jumpa saya. Dia kata harga durian terlampau murah. Sebenarnya tuan-tuan, durian kita ni kita jual ke negeri China. China ni luas, rakyat dia ramai. Kalau kita pergi ke sana, saya balik dari Shanghai itu, dia beli durian Musang King ni 500 yuan. 500 yuan sebiji. 500 yuan ni lebih kurang 5 kali 6, 300 ringgit duit kita. Tapi dia beli daripada kita borong, murah, sebab berlaku lambakan. Dia jual di sana mahal juga, dia kaya juga, pemborong mahal juga di sana, tapi dia beri lambakan. Kenapa? Kerana durian dulu serentak. Durian mungkin tak boleh kawal. Dia nak luruh nak buat macam mana? Dia nak berbuah nak buat macam mana? Saya baca satu buku, kalau Mardi ada teknologi menyusun, orang Slim ini ikut Don lah senang, 59 Don 59. Orang Don Slim, dia tanam durian untuk luruh bulan 6. Orang Don Bera tanam durian untuk luruh bulan Julai. Dia kena susun begitu supaya tidak berlaku lambakan. Saya tanam serai, tadi saya tanam serai 6 ekar. Mula-mula saya tanam serentak semua. Serai ni kena harvest 6 bulan. 6 bulan kena harvest. You tak tuai, dia kering. Bila kering dia tak ada minyak. Bila tak ada minyak, harganya rendah. Itu serai perak ayam. Sebab nilai minyak itu orang buat minyak wangi, orang buat bermacam-macam, termasuk buat ubat, dia perlu. Kalau tak diharvest dalam masa 6 bulan,
tak ada laku, harga jadi murah. Jadi saya belajar di situ, saya tak tanam serentak. Saya tanam serai hak bulan Januari, saya tuai dia bulan Jun. Saya tanam bulan Februari, ini 6 ekar. Ekar kedua tanam bulan Februari, saya tuai dia bulan Julai. Bulan 6 saya tuai bulan 12. So mana 6 ekar itu hanya perlu bertanam 6 bulan. Tiap-tiap bulan kita harvest, baru ada harga. Itu kita pergi belajar di Institut Pertanian Bogor, supaya petani ketua kampung di sini semua, kalau ada kampung, uruskan supaya jangan berlaku lambatkan. Ni dah bila MB kata tanam apa kita nak makan, pakak sekampung tanam timun. Allah, 3 bulan lepas tu pakak tuai timun tu beraga-raga lah, siapa nak makan timun hari-hari. Kenalah ada kebolehan kepandaian bagi pengarah pertanian, pegawai pertanian termasuk ketua kampung, uruskan supaya berlaku penjadualan bertanam ikut masa di mana kita boleh harvest. Lepas tu kita tukar. Saya ingat kecil-kecil dulu, kita ni orang susah. Jadi arwah mak saya bila datang bulan Ramadan, dia tak buat banyak kuih untuk buka puasa tau. Tak banyak. Saya bertanam pisang abu. Jadi bulan Ramadan tu mak saya buat apa? Dia hanya perlu buat pengat pisang. Halo, buat pengat pisang satu belanga tu. Lepas tu dia panggil kami sebelah abang adik. Hak sulung ambil satu mangkuk, pergi hantar pengat pisangnya rumah Pak Long. Anak nombor 2 pergi hantar rumah Pak Ngah. Anak nombor 3 hantar rumah Pak Lang. Hantar kami sebelah balik. Pergilah hantar sebelah rumah dapat pengat pisang kami. Tiap-tiap orang buat balik mangkuk masing-masing. Pak Long bagi laksa, Mak Lang bagi cucuk kucai, hak bagi seri muka. Akhirnya 11 piring, 11 wadah makanan di depan. Itulah dipanggil butter trade, dipanggil tukar. Maksud tadi yang bertanam kucai boleh butter trade dengan orang yang bertanam petola, orang yang bertanam petola boleh butter trade dengan orang yang bertanam benda-benda lain. Itu keharmonian. Saya nak sebut ni sebab saya bimbang, sangat bimbang. Baru ni kan berlaku perang Iran dengan Amerika. Kan kalut kita. Mama jual roti canai, dia kata Dato' Seri jangan bimbang, roti canai tak naik harga, saiz saja kecil sikit. Pasal apa? Pasal harga tepung naik. Mengapa harga tepung naik? Sebab tepung datang daripada gandum. Malaysia tak boleh tanam gandum, Malaysia kena import gandum. Kita import gandum daripada Turki, kita import gandum daripada Rusia, import gandum daripada yang berkeliling dengan Rusia ni apa? Uzbek, Ukraine. Memang apa tak tidak lah. Apa tidak tak. Yang bertanam gandum di Ukraine, kita import itu. Jadi bila berlaku perang, bila berlaku Selat Hormuz itu disekat, kita kekurangan barang makanan, menjadi makanan lebih mahal. Jadi orang di sini yang saya sebut ni, jangan tuan-tuan rasa apa yang bimbang ni kami nak gerang. Betul lah, aku nak bagi lepas ni, nak bagi. Tapi saya dah bukan ruang lain nak ceritakan tuan-tuan dan perempuan bahawa dalam negeri Perak ini kita sedang cemas kerana kita terpaksa import beberapa jenis pertanian daripada luar. Kalau berlaku perang dan sebagainya, kita susah. Jangan bila susah nanti tuan-tuan ingat kat saya betul yang MB sebut dah itu. Patut kita tanam petola, patut kita tanam kucai, patut kita tanam serai. Bukanlah mahal sangat dia punya belanja, tetapi yang saya nak sebutkan ini ialah Datuk Zul yang jaganya, yang kita panggil keterjaminan makanan. Orang Kok Fekra serigala ni tak pakailah bahasa tu, dia pakai bahasa lebih baik, food security. Food
security itu keterjaminan makanan, kerana hidup ini untuk makan. Tak apa tuan-tuan dan puan, saya nak ucap tahniah kepada yang akan dapat geran hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jagai tanah itu, kita bajai tanah itu, kita imarahkan tanah itu. Kalaupun tidak bertanam sayuran, tetapi kita tanam sawit, kita tanam getah, atau kita tanam tanaman yang boleh mendatangkan pulangan balik kepada kita. InsyaAllah, saya sebutkan tadi, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur di atas nikmatku. Apa maksud dia? Dapat geran, dapat tanah. Bersyukur ialah dengan cara mengimarahkan tanah itu. Jangan jual. Allah janji dia akan lipat gandakan nikmat itu. Dapat hasil, itu nikmat dia bagi. Dapat hasil jualan sawit, jualan getah, jualan sayur-sayuran, jualan durian, itu adalah nikmat yang Allah balas kepada orang yang bersyukur di atas nikmat dapat geran, dapat tanah. Dan dalam pesan dia, wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur nikmat, dapat tanah tak tanam, dapat tanah tak baja, dapat tanah tak biayai, dapat tanah jual, inna azabi la syadid. Bila tiba masa susah, baru tanya, kalau aku tak jual tanah itu kan bagus. Inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Tengok orang tu bersusun-susun duit dia. Kita tengok orang tu jual getah, jual sawit, banyak belanjanya, tapi kita tak imarahkan tanah kita. Inna azabi la syadid, azabku amatlah pedih. Mudah-mudahan itu saja saya nak sebut hari ini. Minta maaf banyak kalau saya merapu merepek tuan-tuan dan puan-puan. Wabi Salina dia faham saya punya falsafah. Bila bercakap tengah orang ni, dia ada falsafah 3 muka. Kalau sedang berucap, orang tengok muka kita, boleh berucap terus. Kalau terus juga berucap, orang dah mula tengok muka jam, bila nak berhenti yang ini. Bersedialah untuk berhenti. Kalau tak berhenti juga, orang mula tengok muka pintu, wabillahi taufiq, berhentilah, jangan tunggu, sebab orang akan tidur, orang akan benci. Tapi tuan-tuan tak nampak pun tengok jam dengan tengok pintu dinding. Saya kena berhentilah, lambat sangat tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada Urusia YB. Terima kasih kepada semua mereka yang membantu kita. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa tak berterima kasih kepada manusia, dia pun tak bersyukur kepada Allah. Terima kasih DO, walaupun baru sampai, tapi DO telah berusaha keras untuk menyempurnakan kerja-kerja ini. Terima kasih kepada pegawai-pegawai di pejabat daerah dan tanah, mualim, SO-nya, semua pegawai lah. Terima kasih kepada YB Salina. Terima kasih kepada pengarah malam, pengarah Fekra, kaki tangan Fekra yang ramai mari saya tengok ni. Sebagai saya kenal sebab pernah kerja di Lenggong. Cam kan? Sebagai lagi baru, mudah sangat-sangat pegawai-pegawai Fekra ni. Terima kasih kerana membantu kita. Cuma dengan harapan itu, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya menyempurnakan majlis penyerahan geran peserta program penyusunan semula Kampung Fekra Berhad kawasan Serigala, dan seterusnya merasmikan Dewan Besar PPSK Fekra Berhad kawasan Serigala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri atas ucapan perasmian sebentar tadi.